Padi terbahagi kepada padi sawah dan padi bukit. Ia keperluan asas dalam penyediaan makanan ruji kita. Di Kampung Gintung, Jerantut Pahang, terdapat hampir 55 ekar sawah padi yang diusahakan oleh penduduk kampung di sini. Apabila tiba musim menuai padi, Zakiah Muhammad Zain dan Lokman Hakim Putih akan meneruskan tradisi membuat emping padi yang diperturunkan oleh nenek moyang kita sejak turun-temurun. Mula-mula kita nak turun ke dalam sawah, lepas tu nak ambil padi tu, kadang-kadang padi tu setengah tu tak diisi, tak bernas sebab tikus ke burung ke yang makan. Lepas tu baru kita akan pilih jadikan betul-betul beras untuk jadikan emping padi tu. Muafakat membawa berkat. Menjadi tradisi dalam penyediaan emping, ia akan dilakukan secara bergotong royong. Biji padi terlebih dahulu direndam dan dibasuh sehingga bersih selama 3 hari sebelum digoreng untuk dijadikan emping. Dan hanya padi muda separuh masak sesuai digunakan. Proses menggoreng padi memerlukan nyalaan api sederhana supaya ia cepat dimasak. Padi digoreng mengikut sukatan 3 ting kecil beras sehingga garing dan mengambil masa hampir 5 hingga 10 minit bergantung kepada keadaan. Okey, masa nak proses nak mengambil masa untuk buat jadikan emping ni, kita goreng tu sampai dia meletup-letup. Sampai dia jadi macam apa ni, betih. Budak kau sikit belakang. Dia jaga situ. Berusia 33 tahun, Zakiah mempelajari cara membuat emping daripada ibunya. Padi perlu digoreng dengan teliti. Jika hangus, ia akan menyebabkan pembuatan emping tidak sempurna dan kurang enak untuk dimakan. Bengkel lesung padi Kampung Gintung, Jerantut Pahang. Lesung menumbuk padi ini dihasilkan oleh penduduk Kampung Gintung sejak 10 tahun yang lalu. Ia digunakan untuk menumbuk bijian padi yang telah digoreng bagi dijadikan emping. Dikenali sebagai lesung hindik oleh masyarakat di sini, ia dibuat daripada kayu pokok keranji atau bungur dan sering digunakan apabila tiba musim menuai padi. Dulu pesawah padi, daripada zaman padi ni tak guna cara moden lagi. Masa tu kita ada sistem kita semai sendiri. Lepas tu kita ada cabut, kita panggil apa? Mengubah. Kalau bahasa yang standard dia, ada orang panggil mencedung dan sebagainya. Kalau di Gintung ni kita panggil mengubah. Ambil benih padi dan kita akan ubah mengikut line yang kita buat lah dulu. Lepas tu, kalau ikutkan sebenarnya emping ni sesuai masa padi yang belum betul-betul masak. Mengkai-mengkai gitulah kata orang kampung. Macam yang hari ni sebab dah cara moden, kita dah susah nak sabit untuk padi mengkai tu, kita terpaksa tunggu jentuai masuk, potong padi dan kita ambil je lah padi yang dah potong untuk masuk kalori tu untuk jadikan emping. Kepakaran menghentak kaki bagi menggerakkan lesung amat penting agar biji padi tidak tercampak keluar dan dapat menghasilkan kepingan emping yang berkualiti. Risiko dia, kalau tak betul apa kita panggil rhythm dia tu, rentak antara 3-4 orang ahli tu, kemungkinan dia akan kita panggil ni akan naik tak sekata. Kadang-kadang kaki kita akan jadi pap, dia akan tampar macam tu. Jadi akan sakit sikit lah. Yang kedua, kalau yang mungkin lebih malang lagi tu, lebih kita risaukan takut termasuk. Kadang-kadang termasuk, ini lesung dah lama, dia mungkin dah turun sikit kan. Kalau yang lesung baru kadang dia tinggi ni, boleh juga jadi termasuk dalam ni. Kalau tergelincir kaki termasuk, kemungkinan boleh diempap lah. Usai proses menumbuk padi, bijian padi hancur yang terhasil ditampi dengan menggunakan dulang mengkuang.
Ia bertujuan untuk mengeluarkan sebut bijian padi yang telah ditumbuk. Berusia 58 tahun, Hairani Zakaria berpengalaman hampir 20 tahun membuat emping. Menurutnya, sebelum ini Kampung Gintung sememangnya terkenal dengan aktiviti membuat emping. Ia antara lokasi yang masih menanam padi di daerah Pahang. Kita buat emping ni kita banyak cara. Tapi yang paling senangnya cara yang macam ni lah. Kita cuma gunakan kelapa, gula Melaka, lepas tu kita masukkan gula putih sikit dengan sedikit garam nak melemakkan dia lah. Kemudian tu kalau emping ni kalau kita lagi nak sedap, kita sangaikan dia dulu. Selepas kita tampi, kita sangaikan dia baru rasa rangup. Untuk merangupkan dia lagi, nak menyedapkan dia lagi, kita sangaikan. Okey, setelah emping ni ditampi, kemudian Kak Long kita ni akan ambil emping ni untuk dijadikan juadah emping. Dan di sini nampaknya dah siap ya Kak Long? Ya, dah siap. Boleh saya rasa? Boleh sangat. Yang mana rasa ni ya? Okey, saya cuba rasa Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Pepalih sedapnya. Di sini, juadah emping bukan hanya digemari oleh orang dewasa, malah golongan remaja turut menyukainya. Nur Naila Kamruzaman, 18 tahun, menganggap juadah emping tidak seharusnya dilupakan, terutamanya bagi golongan muda. Saya selalu makan makanan ini. Saya harap makanan ini kekal sampai sepanjang zaman. Jelas tergambar di raut wajah penduduk kampung Gintung ini, kepenatan mereka seakan hilang apabila emping yang dihasilkan secara bergotong royong dapat dinikmati bersama. Saya mewakili sebenarnya generasi muda boleh katakan muda, mengharap sangat kepada watai-watai di kampung ni membawa bersama-sama kami orang muda ni untuk meneruskan tradisi pembuatan emping ni dari semasa ke masa, kalau boleh jadikan aktiviti tahunan seperti yang pernah dibuat satu ketika dulu. Dan diharap dia akan kekal lah selagi masih wujudnya sawah padi di kampung kami. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Semoga tradisi pembuatan emping akan terus diwarisi agar juadah dahulu kala ini akan terus dikenali oleh generasi akan datang.